berkaitan dengan ini ataupun isu-isu lain. Itu saya terangkan dalam bentuk sama, isu dia sama. Adakah dia wajib qada ataupun taubat tu telah menggugurkan? Isu yang sama. Adakah istighfar tu boleh hilangkan? Kita pilih. Ada orang dia suka mengangkat dia tak boleh nak larang. Kalau kita tengok macam ni, macam mudah Islam je lah. Berkaah gini. Tapi itu hakikat dia. Maknanya apa saya nak bagi tahu kat sini, tuan-tuan kena belajar sikit lagi supaya tuan-tuan agak tahu pandangan-pandangan tu. Bila tahu pandangan tu, seolah-olahnya kita ni dalam dunia lain. Sebab sebelum ini kalau kita belajar sedikit, kalau kita belajar saya kata satu pandangan saja, kita tak ada ruang fleksibel untuk memilih pandangan. Sebab yang kita tahu satu benda, kita tak boleh pandai-pandai aku ikut orang lain, aku buat gini lah, sebab mungkin boleh juga, tak boleh. Kalau kita tahu satu benda, kita kena ikut satu benda. Ada soalan? Kalau isu-isu yang boleh dibincangkan. Yang saya ramai jumpanya ialah dia tu muqallid juga. Yang muqallid ni orang yang mengikut pandangan orang lain. Orang yang mengikut pandangan orang lain. Sebab tahap komitmen kita dengan agama ni ialah tahap paling bawah ialah kita ikut apa yang ulama kata. Maknanya ulama kita pergi. Yang masalahnya kalau kita tak kenal siapa ulama kan, kita pun pergi tanya, rupanya dia tuk siap masjid pakai serban besar. Itu pun ingat ni alim besar duduk masjid pakai serban. Itu pun tanya, tuk siap ni pula tak semestinya orang belajar agama. Ada orang belajar agama, ada orang tak belajar. Masyarakat kita ni persepsi dia macam orang hafal Quran dia anggapnya orang belajar, orang pandai agama. Sebenarnya hafal Quran tu salah satu saja daripada keperluan dalam agama, dalam pengajian agama. Jadi tak semestinya orang hafal Quran tu dia pergi ikut orang, dia pergi tanya orang tu, kalau orang tu betul, kalau tak betul, tak betul. Jadi kita perlu juga belajar tentang bagaimana mencari sumber yang betul. Bagaimana kita mendapatkan sumber yang betul. Contohnya buku agama yang ada di pasaran banyak ditulis oleh orang, bukan orang belajar agama. Terutamanya bila penulisan ini menjadi satu income yang agak baik. Kalau orang bukan belajar agama, dia kat page ni nampak buat kulit semangat, cover cantik, atau dalam tu dia pun jual buku. Kita membaca buku daripada sumber orang yang bukan belajar. Mungkin cara dia edit tak betul, berkemungkinan, saya tak kata semua. Jadi itu satu. Yang kedua, level yang pertama ialah level kita ambil. Level yang kedua ialah level kita menyelidik, iaitu bila ada seseorang ulama ataupun yang bahan yang kita rujuk, dia memberi pandangan dan pendapat, maka kita pun agak advance sikit, kita nak tahu hujah-hujah dia. Tetapi walaupun kita tahu hujah-hujah dia, kita masih belum pandai menilai hujah-hujah tersebut. Ramai orangnya peringkat tu lah, pada Ustaz, saya nak dalil ni. Macam dia berangat bagi dalil. Ada dalil punya, padahal bagi hadis rekaan saya ada.
Jadi ada orang dia nak tahu hujah tapi dia tidak tahu menilai hujah tu. Ini yang banyak sekarang dalam masyarakat. Sebab masyarakat baru sedar perlunya hujah. Baguslah dia meningkat kepada satu tahap, itu dia nak tahu hujah orang, hujah dalam hidup. Tapi agak mustahil masyarakat umum dapat mempelajari ilmu ni dalam peringkat tersebut. Sebab hujah-hujah ni terlalu complicated, banyak perbincangan nanti. Kemudian ada orang yang dalam bidang agama ni pula, daripada kumpulan yang tadi sampailah ke kumpulan yang memerhatikan pandangan-pandangan tu dan memilih salah satu. Ini juga agak banyak pada zaman sekarang. Pandangan A, pandangan B, pandangan C ada. Dia pun ikut pandangan B. Masyarakat ikut A, dia ikut B. Dia kata B lebih bagus. Masyarakat baca kuno, dia tak baca kuno. Sebab dia kata tak baca kuno lebih tepat. Contohnya macam tu kan. Lalu orang macam ni, dia kebanyakan yang saya jumpa, dia mendakwa dia tidak ada mazhab. Dia mendakwa dia tidak ada mazhab. Saya tidak muqallid. Saya ni bukan mengikut siapa-siapa. Sebenarnya salah. Dia telah mengikut ulama B. Dia tu muqallid juga. Dia tu ialah orang yang mengikut juga. Sebab orang yang tidak mengikut ni ialah mujtahid. Mujtahid, dia tidak ikut mana-mana pandangan, tapi dia yang mengeluarkan pandangan hasil hubungan dia dengan sumber-sumber, iaitu Al-Quran, Sunnah dan pemikiran beliau. Lalu dia pun melahirkan satu pandangan. Itu mujtahid. Tapi kita kalau ada 10 pandangan pun kita ikut salah satu, maka kita dah muqallid dah kita, ataupun dia panggil mujtahid tarjih. Itu dia beristihad manakah yang lebih tepat, itu saja. Ini kebanyakan yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini, aliran yang berbagai. Saya tak ikut mana-mana mazhab. Mana boleh, awak ikut juga. Awak ikut bukan mazhab yang biasa. Itu saja sebenarnya. Kalau orang tu mendakwa dia ada mazhab sendiri secara berasingnya, pada zaman ini agak macam tak berapa nak boleh pakai lagi lah. Nampak tak jumpa lagi. Okey, ada soalan? Kalau kata kita bermazhab Syafi'i, ikut Syafi'i, maka dalam mazhab Syafi'i soalan suami isteri kalau berhubungan takkan. Tapi bila kita jumpa hadis sahih yang mengatakan Aisyah dengan Allah Rasulullah dalam sumber Aisyah dan dia tak pasal itu. Bila kita ikut itu, adakah kita semua daripada mazhab Syafi'i ataupun dalam keadaan itu saja kita mengambil itu pasal kita dah jumpa hadis yang sahih? Kalau kita, kerana kita menjumpai hadis yang sahih, pada kebanyakannya kita tidak boleh ikut hadis tu. Kalau kita ni bukan ahli. Sebab Imam Syafi'i pun dah jumpa hadis tu. Faham tak? Faham? Hadis tu sahih, itulah mazhabku. Betul. Kalau hadis tu sahih dan aku faham cara yang betul, maka aku pun jadikan dia mazhab. Itu maksud dia. Jadi bukannya bila hadis sahih semestinya bertentangan dengan pandangan dia. Tapi ada kes-kes sebagai seorang manusia, mungkin dia terlepas pandang ataupun kita. Tapi saya lebih beranggapan macam ni. Banyak kes orang menggunakan perkataan ila sahal hadis fahuwa mazhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Orang faham secara luaran. Yang Imam Syafi'i nak kata ialah pandangan aku ni ikut hadis sahih. Jadi kalau ada hadis sahih bertentangan dengan mazhab Syafi'i, kita janganlah tergesa-gesa kita kata mazhab ni kena tolak
terima hadis sahih. Tidak semestinya macam tu. Sebaliknya kita kena tengok dulu apakah pendirian Imam Syafi'i terhadap hadis sahih tersebut. Kadang-kadang hadis ni banyak lagi perbincangan dia, sebab perbincangan dia bukan sekadar hadis sahih, hadis dhaif. Dia juga membincangkan tentang khas dengan am. Contohnya, hadis mana yang menjadi teras, hadis mana ikut belakang. Banyak lagi perbincangan berkaitan dengan hadis yang sepatutnya para ulama lah yang mengkaji benda tu. Ada hadis kedua-duanya sahih tetapi satunya tidak diamalkan. Sebab apa? Sebab bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Hadis yang pertama lebih sahih, hadis yang kedua sahih tapi kurang kuat. Dia banyak simpang siur dalam memahami. Jadi secara umumnya adalah agak selamat kalau kita menggunakan pandangan ulama. Itu saya yakin kita pun sekarang ni kita guna pandangan ulama juga. Cuma kita mungkin minat pandangan yang bukan dari mazhab Syafi'i. Bukan kita yang analisis sendiri hadis tersebut. Jadi menganalisis sendiri hadis bagi orang yang tidak berkemampuan ialah satu jenayah lah kepada ilmu. Istilah jenayah tu apa lah kan, satu jenayah kepada ilmu. Sebab kita meneroka ataupun menceroboh bidang yang kita tak tahu. Mungkin hanya dengan baca hadis terjemahan kita pun buat kesimpulan. Itu tak boleh. Sebab hadis kena faham dalam teks Arab. Dia tak boleh guna terjemahan. Terjemahan lari jauh daripada teks asal. Seorang yang nak menganalisis itu, pertama sekali bahasa Arab dia mesti memahami dengan baik bahasa Arab dan boleh menganalisis. Tapi akhirnya jika sekiranya didapati bahawa sememangnya pandangan itu lebih tepat, pandangan kita yang ikut mana pandangan yang lebih tepat, itu hak kita. Dan banyak juga saya cadangkan supaya semalam saya bincang kat mana semalam, memang bincang isu-isu benda macam ni lah. Jadi kalau kita sebenarnya, kalau kita melihat, ada orang tak setuju dengan idea saya, ada setengah orang dia suka tengok kepada kerangka dalam mazhab pada ulama. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah dalam negara kita ni keluar dari kerangka mazhab, banyak benda boleh selesai. Sangat banyak. Saya bagi satu contoh lah. Contoh isu nak melaksanakan hukum wuduk. Kita aja selesai. Kita akan dapat faham prioriti apa yang perlu buat dulu dengan kita melihat tuntutan syariat tu dalam skop keseluruhan mazhab. Selesai. Contohnya pertama hukum bunuh orang murtad tidak disepakati ulama. Okey, boleh lihat. Rejam penzina tidak disepakati oleh ulama. Boleh lihat. Sebab orang berzina tak ada perbezaan di kalangan ulama. Sebab satu tadi boleh amal dulu. Sebab untuk orang Islam kau tak ringan tu, dia nak buat tu mudah. Memang ada ruang nak buat. Tapi kalau kita tengok dalam kerangka mazhab Syafi'i masih susah. Sebab mazhab Syafi'i pun orang Islam. Sebab tu, tapi dia bukan dalam satu semua orang boleh meneroka benda ni. Ya? Jadi kalau kita faham tak apa, kedudukan kita sekarang ni, kita nak faham supaya kita pandai interaksi dengan situasi masyarakat yang berbagai pandangan. Bukan sebagai seorang penganalisis lagi. Seorang penganalisis ni kita jumpa seketul hadis, cuba analisis. Kita jumpa hadis. Ataupun trend sekarang nak belajar, dia ni orang tak belajar agama ataupun belajar agama, minat belajar agama,
membeli kitab hadis gitu. Metode yang tidak tepat. Sebab bila dia baca hadis tu, dia boleh membuat kesimpulan-kesimpulan hadis yang biasa, hadis tentang akhlak, perlu ini, perlu ini. Tapi dia tak boleh buat kesimpulan hukum tentang hadis. Macam baca Quran, buat kesimpulan hukum tentang Quran, tak boleh. Dengan Quran tak boleh. Sebab dia tak ada alat lain. Ada garpu saja, tak ada masak lagi. Ada senduk, ada peyuk pun ada, kuali orang banyak. Gas tak ada pula tempur air. Alat saja ada, gas tak ada. Banyak alat tadi kena ada. Ya, mungkin Allah jadikan dari sudut ada orang yang diamanahkan untuk bincangkan benda-benda yang di dalam tu, masyarakat hanya menggunakan. Kita ada agak lebih masa ni. Yang menjadi kekeliruan di negara kita ni ialah siapakah ulama yang kita boleh refer kan? Salah satu daripada ciri kebaikan Islam dan kelembutan dan kemudahan Islam, tak adalah spesifik ulama keturunan Nabi saja boleh refer, tak ada. Kita inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia ialah orang yang bertakwa, bukan orang keturunan Nabi. Jadi dalam ilmu, orang yang paling mulia ialah orang yang berilmu dan berakhlak. Kita dengar tadi orang yang paling. Hikmatnya ialah, hikmat Allah tidak spesifik, ialah di setiap tempat tu ilmu ni, orang ni dia ilmu, ada ilmu 5%, 10%, 15%, tak sama. Ada setengah tempat hak paling tinggi ada 15%, dia tu yang paling pandai. Maka refer lah pada dia kan. Di satu tempat tu, kalau kita kata mungkin di Al-Azhar University ke apa, ramai ulama kan, ulama tokoh-tokoh hebat kan. Satu dari satu sudut ialah ilmu tu sendiri ada bertahap. Satu sudut yang lain ialah seorang itu tidak memonopoli keseluruhan ilmu. Seorang tu mungkin hanya expert dalam satu bidang, maka tanyalah dia dalam bidang yang dia expert. Dalam dunia moden agak baik, agak terurus, sebab kita boleh tengok bidang seseorang tu, dia expert apa melalui CJ dia. Contohnya ada petunjuk sikit, ustaz ni belajar apa? Belajar syariah. Tanya dia buat syariah, tapi dia belajar kat mana? CJ Kusur hari dari Makkah sekali. Misalnya Kusur hari tu nak ni tak boleh. Ustaz ni dia belajar bagus, paling kurang ada BA kan, ataupun ada PhD ke, ada ni profesor yang berprofesor tu bidang kimia, tak boleh pakai dalam bidang agama kan? Jadi kita mesti faham bahawa dalam bidang agama khususannya seperti dalam bidang-bidang yang lain. Sebab apa kita mudah terima dalam bidang-bidang lain, dalam bidang agama seolah-olah kita masih lagi kurang boleh terima bahawa ada pengkhususan. Contohnya tuan-tuan tanya tentang saya tentang undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Tuan-tuan tanya saya, jawapan saya jawapan yang tinggi sikit daripada tuan-tuan punya jawapan. Sebab saya bukan bidang perundangan keluarga. Tinggi sikit ada lebih sikit mungkin pandai sebut dalil sikit, pandangan fiqh, tapi bukan undang-undang. Saya orang yang belajar pada Quran diploma penamalan kewangan syariah. Dia akan cerita apa yang Tok Hakim ketuk tu. Saya
dia tahu. Jadi saya rasa setakat itu saja untuk perkongsian pada hari ini. Kalau ada satu soalan ke kalau ada. Tak ada? Okey, tak ada, tak apa. Saya ucapkan terima kasih kerana pada hari ini sudi meluangkan masa, dan mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak mendalami pengetahuan agama, dan saya rasa ini kuliah terakhir sebelum Dah tak akhir saya nak tanya. ada. Saya ada jumpa ustaz yang mengajar. Saya belajar daripada kecil dulu. Kalau najis atau najis, kita tahu babi ni memang haram dimakan. Jadi kita belajar daripada kecil najis buah lazat. Kalau betul kena tamak. Ustaz ni dia kata dia tak jumpa dalil yang katakan najis dia haram tapi dia tidak najis. Bukan ijtihad ustaz, bukan ustaz tu yang create benda tu, ulama lain. Sebab itu dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Hambali, yang diamalkan di negara Arab Saudi, khinzir itu tidak najis. Tapi tak ada jumpa orang Saudi makan khinzir, tak ada. Tapi dia tentu dia tak boleh sama. Dia tidak najis, dia hanya tak boleh makan. Sebab apa tak boleh makan? Mana tahu ya. Imam Syafi'i menghubungkan sebab tak boleh makan tu dengan ianya adalah najis. Jadi yang kita pegang ni kita kena tamak lah. Orang Malaysia, kalau kita nak pegang kita boleh tamak sebab kita belajar macam tu, memang boleh. Tak ada masalah, tak salah lah. Tapi kalau kita yakin dengan ilmu yang kita belajar daripada ustaz tu, disebabkan dia orang yang berwibawa, kita percaya, kita nak ikut dia, boleh? Tak ada masalah. Itu pun tak sama, berdasarkan kita mengikut pandangan. Tapi kalau kita tak tahu apa, kita belajar dulu, kena sama, tiba-tiba kita malah tu lah. Pada masa tu kita berdosa. Sebab kita tak tahu dia hanya boleh untuk tidak sama, cuma kita malas. Boleh tak payah tamak, kita malas tamak. Cuma kita malas sama, malas aku sama apa, buat habis masa je sama. Maka kita telah melanggar kepercayaan kita bahawa ianya arahan Allah tu kena sama. Maka pada masa tu kita dikira bersalah. Nampak tak? Dia punya. Tapi kalau kita tahu sebab kita belajar, tak yang beritahu tu pun kita ada kepercayaan bahawa dia itu betul, tapi dia bukan cuma driver bah ke lah. Orang yang ustaz lah kan, yang bidang kita tahu dia belajar kat mana dulu. Bukan hina driver bah ni, maknanya bukan bidang dia. Macam tu. Tak ada masa pergi tanya. Tak tahu, boleh ya? Di sini saya nak tanya pasal yang berkaitan dengan mazhab. Ada 4 mazhab dan kita pilih mazhab Syafi'i. Macam mana kita buat pemilihan tu? Ini betul Ustaz kata tadi, orang Arab pilih Hambali rather than ambil mazhab lain kan, dan kebanyakan negara di Asia Tenggara semua ambil mazhab Syafi'i. So bagaimana susu tu boleh situ? Boleh jadi gitu. Dia ada pengaruh. Kenapa sekarang ni macam ahli sunnah wal jamaah tolak 4 mazhab tu, kata kena ikut Rasulullah, sebabkan Rasulullah tak ada mazhab. Okey. Terima kasih. Itu je soalan. Pertama tu, macam mana dia boleh berkembang? Banyak faktor. Faktor pendakwah. Faham tak? Pendakwah dari Yaman datang ke Malaysia. Sebab tu dalam setengah-setengah istilah dalam Malaysia ni ada unsur bahawa orang Syiah pernah datang ke Malaysia dan menyebarkan pahaman dia. Contohnya tongkat Ali. Contohnya bila kita baca Ali, kita kata karramallahu wajhah. Benda tu tidaklah salah, sebab kita sudah tidak percaya kepada ajaran Syiah tu. Tapi nak kata zaman dulu pun, akhirnya dia bercampur dalam masyarakat.
salah satu faktor terpenting mazhab tu akan establish di sesebuah tempat ialah faktor pemerintah. Bila ulama daripada aliran sesuatu mazhab dia dapat masuk istana, kebiasaannya mazhab dia akan digunakan. Mazhab dia akan digunakan sebab raja akan enforce benda tu. Jadi rakyat pun terpaksa tunduk. Lama kelamaan akan terbentuk sebab dia akan naikkan mufti mazhab tu. Nak belajar pun kena guna buku-buku dari kalangan. Jadi masalah yang akan. Jadi sebab itu di Malaysia faktor pertama pendakwah, faktor kedua pemerintah. Kalau di sebelah Mesir, faktor pemerintah ni agak kurang sikit. Faktor institusi pengajian. Contohnya sebab itulah di Mesir ada mazhab Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, sedikit Hambali. Di Saudi Arabia diamalkan mazhab Hambali. Di utara Afrika, kerajaan-kerajaan sana mengamalkan mazhab Maliki. Jadi dia macam-macam. Jadi masalah semua masuk syurga lah kalau Islam boleh. Faham sebab apa? Jadi dia tu berlaku secara semula jadi. Ada satu-satu setengah negara tu dia bertukar dengan bertukarnya pemerintah. Contohnya di zaman pemerintahan Fatimi selama 200 tahun di Mesir, orang Mesir terpaksa tunduk kepada ajaran Cina. Jadi itu pertama. Soalan kedua ialah macam mana ahli sunnah ni menolak keempat-empat mazhab dan mengikut Rasulullah. Sebenarnya bila kita dengar kat luar sana, radio dan TV atau orang ceramah perkataan ahli sunnah wal jamaah, kita sepatutnya sedar bahawa istilah ini telah digunakan oleh orang untuk menunjukkan dia tu di pihak yang betul. Bila dia kata dia betul, dia kata kita ahli sunnah, hak ni bukan ahli sunnah. Yang grup lain pula kata kami ahli sunnah, hak ni bukan ahli sunnah. Dia berebut nak guna istilah tu sebab istilah tu menjadi benchmark kepada masyarakat aliran tu betul. Apa tak? Golongan Salafi kata dia ahli sunnah, golongan Asy'ariyah kata dia ahli sunnah. Sebenarnya ahli sunnah tu kedua-dua golongan tu ahli sunnah lah. Jadi tiga kumpulan pula. Nampak tak? Kata dia ahli sunnah, kata ahli Ustaz Rusli, dua-dua ahli sunnah. Tiga-tiga lah dengan dia sendiri ahli sunnah juga. Nampak tak? Istilah, ada istilah-istilah dalam syarak ni, istilah yang menjadi rebutan. Antaranya istilah ahli sunnah wal jamaah. Jadi dalam pertikaian antara mazhab-mazhab, contohnya mazhab ahli hadis ni, macam kita kata Wahabi sekarang, mazhab Asy'ariyah, pertikaian mana ahli sunnah wal jamaah bukan ahli sunnah wal jamaah adalah pertikaian sentimen yang sebenarnya dua-dua tu ahli sunnah wal jamaah. Sebenarnya ahli sunnah wal jamaah itu istilah yang bukan daripada Quran dan sunnah. Ulama yang reka istilah tu ketika mana adanya aliran-aliran lain. Bila keluar aliran lain, kena create satu nama ahli sunnah wal jamaah. Itu bukan Quran dan sunnah, ada dalam Quran dan sunnah untuk digunakan. Tak ada. Nampak? Dia perbalahan aliran pemikiran dalam Islam. Ataupun masih berbalak. Sebab ada orang kata ada hadis yang mengatakan ada 70 golongan, hanya satu golongan saja yang masuk Syurga kecuali golongan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita faham tu, maka semua orang yang Islam dia adalah ahli sunnah. Semua orang Islam yang betul akidah dia, dia ahli sunnah. Itu istilah Quran tidak menggunakan, tak pergi kepada aliran ni, aliran tu. Apakah yang menyebabkan seorang tu berada pada aliran Islam? Dia menggunakan Al-Quran, dia menggunakan As-Sunnah dan memahami Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa Arab yang betul, menapis Sunnah yang sahih dan
yang menggunakan pemikiran, harus bagaimana dia guna benda tu di ahli sunnah wal jamaah. Walaupun dalam perkelahian dia kata kami bukan ahli sunnah wal jamaah, ya, itu maksud yang lebih besar. Contohnya macam inilah hadis iltazim jama'atal muslimin. Nabi kata hendaklah kamu bersama jamaah Islam. Kalau kita terjemah jamaah Islam dalam bentuk jamaah yang ada sekarang, kita akan cari jamaah mana. Jamaah ni Islam, jamaah lain masuk neraka. Sebenarnya jamaah Islam itu ialah orang Islam. Kamu mesti bersama umat Islam. Jadi yang 4 mazhab memang dalam Islam. Kalau yang 4 tu dah confirm dah dalam ahli sunnah wal jamaah. Okey, setakat itu saja untuk mungkin ada soalan lagi kot, sebab saya kata terakhir tu jadi macam nak tanya juga. Sebab tadi kata disimpan minggu depan ni. Jadi saya rasa setakat itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.